Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana malam ini dengan izinnya kita dapat bersuara kembali untuk kita teruskan talaqi kita, bacaan Al-Quran kita. Insyaallah malam ini ikut ijazah tadi kata para jemaah kata nak kita baca kepada pada surah-surah lazim dululah. Boleh tak? Kita baca surah-surah lazim. Walaupun kita ada biasa baca, seharian kita ada baca, tapi kadang-kadang ada yang tertinggal, terkasut, biasalah. Perubahan usia umur kita begitulah. Jadi dalam masa sama kadang-kadang kita duduk, kita naik, kita baca ada buat tinggi, kadang-kadang hak belakang biasa, kadang-kadang lupa. Ya. Sebab ramai di kalangan kita kebanyakan kita bukan hufaz, bukan hafiz ya. Jadi kita baca kadang-kadang surah-surah lazim terutama dalam solat kita tak baca solat kata. Kita baca selalunya surah-surah lazim itu juz amma terutamalah yang kita baca tu. Sebab bila kita baca banyak-banyak tu berasa lama dan semuanya. Jadi kita baca yang pendek-pendek. Jadi ada kalangan jemaah yang minta kita untuk kita bersama-sama lah, ya. Sama-sama kita ulang baca pada surah-surah lazim dulu lah, ya. Jadi malam ni kita ambil, kalau minggu yang lepas kita ada baca daripada awal surah Al-Baqarah. InsyaAllah malam ni kita buka daripada awal belakang pula, ya. Bermula daripada surah Al-14. Jadi kita baca daripada awal, ya. Kadang-kadang tu macam yang kita sebut sebelum ni. Kita kadang-kadang ni surah-surah lazim ni kadang-kadang kita baca pasal kita duduk dengar selalu, jadi kita tak pernah tengok dah. Kadang-kadang kita tengok, kita tahu dah. Jadi bila kita baca kebarangkalian tu kadang-kadang kita terlepas tersasul dari sudut makhraj huruf. Kadang-kadang pasal apa kita berasa tu surah lazim biasa kita baca, tapi kadang-kadang kita lupa dan lupa. Ya, macam malam ni jadi kita bakal tengok balik dan semula. Kita bagi pemahaman balik dah, ya. Alhamdulillah, insyaAllah kan. Jadi minggu depan ada jemaah sahabat kita kata, Ustaz, kalau kita baca surah Al-Baqarah bacanya ni bukan kita makan bulan, makan kau. Jadi kita ulang pada surah yang awal ni dulu. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua, insyaAllah, ya. Jadi kita ulang balik seperti mana apa yang kita pernah sebut pada sesi awal kita mulai yang lepas. Ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Baginda sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Maksudnya, maknanya sebaik-baik di kalangan kamu
adalah orang yang mempelajari, yang mengaji, ya, mengkaji Al-Quran. Kemudian selepas daripada itu, kamu mengajarkannya pula kepada orang lain. Jadi tidak cukup hanya sebatas untuk kita sahaja. Kita mengajar kepada orang lain pula. Mudah-mudahan yang ini menjadilah sebagai sedekah, ya, jariah kita, ya. Ikutlah mana kita nak tahu, hal lain tak ada sangkut yang ni mana kita nak tahu, ya. Jadi kita berharap kepada Allah SWT supaya diberi kepada kita ni usaha kita, usaha bumi kita, terutama pada jualan pasar, ya, pada masjid ni, insyaAllah kita pembesar ni dipermudahkan segala usaha daya oleh Allah SWT dalam mengimarahkan masjid dengan berbagai-bagai aktiviti yang ada. Alhamdulillah, ya. Saya secara pribadi pun bila tengok selain yang ada persekitaran environment masjid pun tengok dengan para jemaah yang ada pun rasa dari hati juga. Alhamdulillah, ya, semangat. Ya. Sebab masjid kita ni boleh kita kategorikan sebagai masjid karya bagi kampung, kan? Bukan masjid yang besar, tapi alhamdulillah dari sudut pengimarahan tengok alhamdulillah, ya. Alhamdulillah dari hati dan merasa betapa seronok, ya, dengan berbagai aktiviti yang ada. Alhamdulillah. Juga begitu para jemaah pada waktu maghrib dalam keadaan yang boleh kita kategorikan sebagai ramai ini, ya. Tengah-tengah hari kadang-kadang sesak saja. Alhamdulillah, ya. Syukur kepada Allah SWT. Makna dia, kalau kamu hendak melihat satu-satu masyarakat kampung, karya, daerah tu, pergilah dulu ke masjid, tengok jemaah dia macam mana. Kalau jemaah dia itu kira dia ramai, taklah maknanya kita nak harapkan maghrib ni seperti mana halnya Jumaat. Tapi sekurang-kurangnya pada pandangan mata kasar kita tengok tu ramai, ada jumlah punya jemaah dia, dan mereka dalam keadaan yang begitu selesa, nyaman. Maknanya begitulah bersatu, kuat, padunya, hati-hati masyarakat adikara dalam jemaah dalam kampung, sesuatu kampung tersebut. Alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita ni rahmah dan barakah semua di atas daya usaha kita semua untuk menyatu padukan kebersamaan kita di antara masyarakat, insyaAllah. Baik, balik pada minggu yang lepas kita ada sebut berkenaan dengan awal-awal hari itu, di seminggu. Pasal janji dah hari itu, minggu ni nak tanya balik. Saya siap ke tak? Minggu yang lepas kita masuk awal pada surah Al-Baqarah, iaitu surah Al-Baqarah bermula dengan ayat yang awal, iaitu berkenaan dengan huruf muqatta'ah. Muqatta'ah, ini tak jawab. Muqatta'ah. Huruf muqatta'ah mana dia? Huruf potong-potong tu. Ya, huruf potong-potong. Ada berapa semua tahu huruf potong-potong sebelum kita masuk surah ini? 29 huruf. Betul? 29 huruf semua kan? Baru 7 hati. Berapa? Itu hak suka nak tengok pasal dia bilang tu. Itu kata 27 hingga 28. Itu je sama pun, bukan nak tanya. Jawapan itu bukan nak serah. Hanya lega mana dia hak dah betul kan. Ya. Jumlahnya berapa semua? Minggu lepas kita dah beritahu dah huruf muqatta'ah ni. Huruf hijaiyah ada 29. Ada yang minggu lepas kata 28. Tak apa, kita ikut dia terima. Pasal bila kita tolak alif satu dengan hamzah tu, maknanya jadi 28. Masukkan alif jadi 29. Ini macam nak ulang balik lah sebelum kita masuk. Apa ingat tau? Ulang kali kan? Daripada 29 tu, kalau kita tolak alif jadi 28. Kita bahagi 2. Dah bagi ingat, kita bagi 2, makna huruf dia jadi 14. 14 kan? 14. Jadi huruf muqatta'ah ni ada 4. 14. Berapa surah semua? Huruf 14. Tanya huruf bukan tanya surah pun. Huruf 14. Daripada 28 kita bahagi 2. Huruf ada berapa? Surah ada berapa semua yang ada huruf muqatta'ah pun betul-betul tu? 29. Itu pun betul 29 tu. 29 surah. Balik semula kepada jumlah huruf hijaiyah tu. Jadi senang ingat. Kalau 28 kita bagi 2 jadi 14. Jumlah keseluruhan ayat surah yang ada huruf muqatta'ah tu balik pada jumlah huruf hijaiyah tadi 29. Jadi senang ingat, tak hilang pedoman tu. Senang ingat, insya-Allah. Jadi huruf muqatta'ah tu duduk pada awal surah, dan huruf muqatta'ah tu dia panjang dia ada 2.
satu 6 harakat, satu 2 harakat. Ya, dia ingat macam lepas. Dan alif masuk satu sahaja. Jangan buat alif tak panjang saat ni dia kata pasal dia bagi 2, 6 dengan 2 alif. Jangan buat begitu. Ya. Jadi ingat dari kita bagi sebulan Al-Qur'an ada 14 daripada 29 surah insya-Allah. Jangan lupa dah. Itu kita baca tiap-tiap hari kami yang berjemaah Yasin. Yasin ya. Jadi ya salah satu 2 harakat saja. Jangan pandang dari dekat sin saja yang ada di dunia pedang tu. Yang tu saja yang ada 6 harakat. Minggu lepas kita ada cerita huruf muqatta'ah ni termasuk dalam mad lazim harfi. Sebab dia huruf saja. Bila huruf tak dia baca balik sebab dia balik tak ada. Dia tak ada vokal. Ya, baca huruf saja. Lam, mim, nun, lalu tu jim, kha, baca huruf asal saja. Sebab tak ada balik. Dia berubah bila ada ada balik. Jadi kita kata ni huruf apa ni? Ni huruf ma. Ma ada huruf ma ni. Ada? Ada tak ma? Udah huruf ma tak ada lah? Tak ada huruf ma betul. Dia kata tu ma mana ada? Jadi kalau kawan dia kata ada huruf ma. Tanya dengan abang kita saya huruf mi. Mi pula dah. Ma, mi itu baris. Jadi bila berubah baris, berubahlah vokal. Itu kita lihat. InsyaAllah. Ini sama-sama untuk kita mengingatkan diri kita masing-masing. Ya. Sebab kita manusia. Manusia ni maknanya pelupa. Diri kita ni pelupa. Sebab itu kena selalu sentiasa beringat. Jangan kita berasa aku ingat dah. Karena sifat diri kita sendiri adalah pelupa. Karena Allah kata manusia ni adalah pelupa. Sebab itu kita ni manusia. Lupa. Dan juga lalai. Ya. Jadi kita sentiasa mesti diperingatkan. Tak kira siapa memperingatkan kita lah. Ya. Karena bila ada tazkirah dan mau'izah, ya, semua itu adalah mendatangkan manfaat, ya, faedah kepada kita ni, ya, orang-orang yang mukmin, muslim ini semua mendatangkan manfaat Allah kata. Baik, insya-Allah. Jadi kita masuk dulu pada muka surat yang last daripada surah yang terakhir daripada Al-Quran, surah yang ke-114. Tapi kalau pikir-pikir balik pun tengok dia ni pun bagus juga kita ulang ni. Ya. Bukan kita kata orang kita sendiri kadang-kadang pun tersasul. Pasal kita kata dah lazim selalu kita baca. Jadi kita baca gitu-gitu aja biasa. Ya. Tapi kalau nak tahu kita betul tak betul jangan test diri kita sendiri, kena test orang lain. Kalau test diri sendiri dia ambil semua betul kan tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Insya-Allah. Ya. Di malam ni kita baca daripada ni macam nak naik ke atas. Kita baca daripada surah Qul dululah, ya. Doa tu biar atas. Tapi kita ambil surah Al-Ikhlas. Ya, insya-Allah. Surah yang ke-114. Masuk dalam kategori ya, ayat Makkiyah. Yang diturunkan oleh Allah Taala semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah, insya-Allah. La hawla Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Alhamdulillahi wasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya Rahman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bis tu dulu lepas kita dah sebut. Mesti kena berangi sikit bis tu ya. Semua berangi tadi. Tak pernah ingat semula lah. Urusin tu ya. Urusin kena berangi. Jangan best ni. Tak mau best ni. Bis ya. Kena berangi sikit bis ya. Jadi dia berangi yang ni termasuk huruf yang
mengeluarkan dia punya angin, dengus dia ya, yang berdesis ni, angin kan. Jadi kita baca bismillah. Jadi dia terdiri dalam huruf hamas, ya hamas, huruf hamas. Ataupun sebut juga sebagai apa nama, wajib kita letak minggu depan itu mahmus saja. Minggu depan kan? Mus, mana dia wangi tak? Nanti sin masuk salah satu dia belakang ni. Ya. Bismillah, Bismillah. Mana dia bila mim sebelum lafzul jalalah alif lam lam ha tu kita bagi di bawah, kita kena baca dia tartib atau boleh baca tebal. Mim. Ya, ada juga setengah-setengah dia baca bismillah dia pusing bulat, tak boleh. Ya. Bismillah mana ada orang baca tu? Ya. Baca tebal, baca tipis di bawah tipis. Di dua saja bila jumpa dengan lafaz kalimah Allah, dua sahaja baris yang kita boleh baca tebal tartib, iaitu bila fathah dan dhammah. Bila kasrah di bawah kita baca tipis tu ya. Dan itu pula setengah-setengah daripada kalangan kita ni kadang-kadang ni kita tak salah. Cuma kadang-kadang tu dia lama dia tak ulang kaji, lama tak tengok dia hafal. Bila hafal kadang-kadang dia berubah dari sudut bacaan makhraj dia. Bila-bila gitu pada sifat huruf dia itu sendiri. Ya, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Hiu, dia pula hiu. Ada tak? Ada. Ya. Ada bacaan itu. Ya. Bukan hiu. Ya. Sebab situ alif lam syamsiah situ. Ya. Bukan ada waw pun. Jadi kena irra. Ya. Ada setengah-setengah ada kadang-kadang ni kita ni bukan nak baca yang tu sangat, tetapi kita lepas kendali tu kadang-kadang bila kita baca dia pergi ke lain. Kalau kita tanya, jawab bukan begitu, baca tengok dia pergi situ. Ya, dia pegangan tu dia punya lari, dia meleset. Ya, jadi kita baca Rahmanirrahim, Nirra, bukan ada waw situ, bukan Nirra, Nirra, nun mati, apa nama ni? Sabdu, nun di bawah jumpa dengan ra tu, sabdu. Jadi kena up. Dia lebih sikit. Ya, sebab dia tasydid. Ya, syiddah. Kita kena kuatkan dia sikit. Sebab huruf syiddah ni, mana-mana huruf syiddah ni, jadi kita bila kita semua ni bila kita baca huruf syiddah tu syaddah itu sebut sabdu ni, jika sekiranya kita matikan huruf tu, maka nampak jelas huruf tu sukun ataupun mati. Jelas nampak dia mati. Ya. Contohnya kalau macam sini ni, hir-ra. Jadi bila bawah baris tu jumpa dengan ra yang bertanda sabdu, maka kalau sukun mati jadi nir. Jelas nampak ra tu mati. Jadi kat sini tu ra tu dia ada dua huruf. Ra ada dua huruf. Berapa huruf ra kat situ? Berapa huruf? Dua. Ra dua. Jadi bila ada satu, maka dia ra dia jadi empat huruf. Ra. Roja. Ha? Macam mana? Ra. Dia kalau roh tak boleh. Sebab kalau roh macam kita habaq minggu depan, macam kita tahlil tu, ya, tu hari macam kita tahlil la ilaha illallah. Dia berhidup ha balik. Itu kena kontrol tu. Ya. Jadi macam ni bismillahirrahmanirrahim. Roh dia satu, bukan ha ada sidah situ. Ha tak ada sidah. Tak ada satu dekat ha tu. Tapi kita selalu tu betul tak? Kita solat. Bila kita takbir kadang-kadang tu kita ha buat pun dua kali juga. Kalau kita bangkit daripada sujud tu, nak naik kita balik ke atas tu, berapa kali ha? Sama dia kena buat macam tahiyat tadi tu. Allah, dia nampak nak khabar naik. Kita semua ni kata Allah. Dia berhenti situ tak boleh. Jadi ha. Boleh tak boleh? Allah. Kan ha tak ada satu. Sama dengan macam tahlil kita sebut tu. Yang ni yang berlaku dalam masyarakat kita. Bukan dia sengaja pun.
dia tersasul, dia terlepas. Kalau tanya dia pun, dia kata situ pun dia tak ada satu. Tapi dia tersasul ya. Jadi tak boleh baca Bismillah. Macam dia kata tadi, Bismillah, satu ha mati. Lepas tu Hirrah, dua ha mati. Ya, padahal satu je itu kan. Jadi lah tu tak boleh. La. Kalimah Allah ni lafzul jalalah. Walaupun pada penulisan kita ni Resam Usmani yang kita baca ni, mushaf kita Resam Usmani, maknanya ni satu dunia sama ni. Ya, kalau buat interaktif online ni satu dunia sama aja. Ya. Kalau dulu ada warna hitam sikit dulu. Lagi nak? Dulu bukan Quran yang lain menciptakan lah. Dia punya dakwah tu hitam lebih tu. Allah ni masih ada lagi baris pecah ke atas. Ya. Sekarang tak ada lah. Tetapi tetap kita kena baca panjang dan lafaz Allah. Ya. Lepas tu di kalangan para ulama tajwid mereka mengatakan bahwasanya tak panjangkan dekat kalimah Allah tu sebab dalam Al-Quran ada satu perkataan yang hampir serupa dengan penulisan kalimah Allah ni, yaitu Al-Lata. Berhala dekat Kaabah dulu. Nama dia Al-Lata. Jadi sama dia punya baris dia tu. Cuma ujung tu ada titik tamarbutah, ada titik dua tu. Al-Lata. Uzza di mana tu kan? Al-Lata, sama perkataan dia. Jadi dia tiadakan panjang kat situ, tetapi tetap kita baca panjang dua harakat. Allah. Jadi bila kita duduk naik daripada takbir kita takbir intikalat kita ni kena panjang situ. Allah. Boleh kita berhenti. Akbar. Jangan Allah. Tak tahu apa. Yang saya tiga tadi lah, ya. Jadi tak boleh baca kita Hirrah. Kena baca Hirrahma. Masuk naha tadi dengan sa tadi, sin tadi tu juga huruf hamas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi. Ra tu juga bila ni. Tak boleh ni ra pusing, tak boleh. Rahim. Baris di atas tu ra, hukum dia dua, tipis dan tebal. Baris di atas dan juga dhammah depan tebal. Tafkhim bila di bawah dia tafkhim satu sahaja. Ya. Rahim. Minggu depan kita contoh ujung tu him dia jadi mad alif, dia sukun. Mad alif dia sukun. Asal dia tu mad asli. Mad alif sukun ni mad asli asal. Tapi bila kita wakaf berhenti, maka berubah dia menjadi mad alif dia sukun. Sebab tu dipanggil alif. Makna dia hak datang kemudian baharu datang. Pasal apa datang kemudian? Kerana kita berhenti. Kalau tak berhenti tak jadi. Hilang alif di sukun tu, maka balik semula kepada mad asli. Ya. Kadang-kadang imam kadang-kadang tu bila tanya dia baca sambung. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Betul. Kan? Maka alif di sukun tak ada. Dia jadi tetap tekan mad tabi'iyah. Mad asli. Sebab dia tak berhenti. Sebab syarat mad alif di sukun ni mesti waqaf dan kita berhenti membaca dekat ayat atau kalimat tersebut. Dan dia memang duduk di hujung. Maksud dia bila kita wakaf hujung kan? Ya, baru jadi mad alif di sukun. Maksud dia huruf yang last terakhir daripada mad alif di sukun tu bila kita berhenti, huruf tu mesti hidup. Huruf tu mesti hidup. Sebab tu kita panggil alif di sukun. Baru kita matikan kemudian sebab kita berhenti. Huruf yang hidup kita bagi mati, bagi sukun dia sebab kita nak berhentikan dia. Dan kita boleh baca dia dalam 3 wajah macam kita sebut minggu lepas, 2, 4 dan 6 harakat. InsyaAllah. Ya. Baik, kita sambung pula. Qul huwallahu ahad. Selalu kita baca ni. Okey. Bulan lepas pun kita ada cerita dah. Bulan lepas pun kita sebut dah. Kita selalu baca macam mana? Qul huwa. Bila jumpa dengan kalimah Allah dia tebal dia akan. Bukan huwa tu yang tebal. Lafaz Allah tu yang tebal. Kita masuk awal. Baik, kalau kata nak cara begitu, pasal dia nak kata mana tu tebal macam mana? Ustaz kata tak tebal. Okey, kita balik pada basic asal dia. Wa dia akan bunyi apa?
Mana my war? Bukalah buku mana? Mana ada war ni? War dia kan? War dia. Tapi kita nak bagi senang, nak bagi masuk kepada kalimah Allah tu, kita ambil cekau dia tu terbaik pada war. Naknya war. Qul huwa Allahu ahad. Bila kita tengok ramai-ramai, mesti war dia pergi. Dia tarik isap jadi 5 minit. Betul tak tadi? Tarik. Qul huwa Allah. Memang senang. Senang. Bukan senang aja betul. Qul huwa. Tapi bila kena betul. Ya. Macam yang Ustaz letak minggu lepas tu. Kalau bacaan Quran kita ni dari sudut makhraj dan juga sifat-sifat huruf dia yang kita lontarkan, yang kita keluarkan, yang kita sebutkan sehingga menghasilkan bunyi, dia tak mengikut dengan kaedah yang telah ditetapkan di dalam Islam dari sudut ilmu tajwid juga, maka siapa yang boleh jamin garanti kita boleh betul dalam solat kita? Ini kena sendiri tanya pada diri kita. Ya. Maknanya kalau kita berasa canggung, kita berasa tak berapa, maka wajib atas kita untuk pergi jika mana ada surau masjid yang menganjurkan program atau kuliah-kuliah atau majlis-majlis ilmu berkenaan dengan Al-Quran. Wajib. Tak ada tempat kita kena pergi mana-mana, ataupun carilah sahabat rakan kawan kita atau mana. Wajib kena pergi. Kalau tidak, kita dalam keadaan selalu melakukan kesalahan. Sebab kita dah tahu dah. Ya. Jadi kena baca wa. Tapi jangan baca wa, kita kena baca wa. Ya. Qul huwa. Hu pun kena terbaik. Tu pun kadang-kadang ada juga ni dia baca hu tu nipis. Ha yang ada ekor tu. Dia baca yang tu. Dia main nipis. Ya, tak boleh. Dia kena tebal sikit. Nah, beza daripada 29 wilayah tu tak ada satu yang serupa. Beza semua. Qul huwallahu ahad. Yang hak ujung tu ha, baru betul ha. Okay. Kemudian di ujung tu sifat dia sifat qalqalah. Ya, sifat qalqalah sebab huruf dal. Minggu lepas kita ada sebut dah qalqalah ni ada 5 huruf, iaitu qaf, ta, ba, jim, dal. Bila mana ia sukun atau mati, sama ada di tengah ayat kalimat ataupun di ujung ayat atau kalimat. Ada 5 huruf tu saja. Karena sifat dia kuat, sifat dia bergerak sikit, sifat dia melantun, ya, sifat dia bergerak sikit. Yang tu qalqalah sifat dia. Jadi kita buat tadi ahad. Ya. Jangan ahad lompat tikam ke atas ni supaya macam ahad nama kuih tu. Dalam Ramadan dia main kuih tu, kuih lompat tikam, dah ada lompat tikam pula. Ya. Jangan tu ahad dia guna pula dah. Tak boleh begitu. Kecuali jika huruf qalqalah salah satu daripada 5 tu adanya tanda sabdu ataupun syiddah, baru boleh. Jadi ini biasa saja. Macam takbir kita, takbir raya wajibah. Bila takbir raya kita takbir dengan mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar. Alillah. Ilham saja. Ha? Ada di ujung tak? Dia baca ham saja. Kalau ham tu hak asasi manusia. Betul lagi nak? Hamdu, hamd. Kan? Kenapa ada dia satu? Dia punya huruf qalqalah tadi lah. Hamd. Ada sikit. Ya. Jadi kita surah Al-Ikhlas ni tak boleh kita nak langkau naik ke atas lepas tu kita guna ahad de, tak boleh. Kalau ada tanda sabdu boleh. Jadi ahad biasa aja. Ahad. Ya. Macam yang minggu lepas saya sebut, selalunya kebiasaan lazim kita ni sebut huruf qalqalah ni ada 2 bahagian jenis kategori saja, iaitu sughra dan kubra. Sughra makna dia sederhana, ada baringan kecil, ya. Dan yang besar tu di ujung bila wakaf mati baru jadi kubra.
Namun demikian, ada juga di kalangan para ulama kita yang mendalami, menekuni ilmu tajwid ini, mereka mengatakan 3. Tapi ada tu, sama dia. Ya. Kalau 2 tu, maknanya yang pertama tu sughra kecil di bawah. Ya, bawah sekali kecil tu, yang ringan, duduk tengah-tengah ayat kalimat. Bila di ujung tu ada 2 keadaan. Yang pertama, bila huruf qalqalah dalam 5 tu, bila dia mati di ujung, tak ada 1, tak ada tanda 1. Satu lagi ada tanda 1. Jadi kalau kita kata, kalau huruf qalqalah salah satu dia mati di ujung kalimat, maka kita kena beratkan dia. Semua dia bagi berat macam mana jadinya? Kalau macam ini. Dan dekat ujung ni dia akan baca ahad de. Kalau yang ada 1, sebab huruf tanda 1 maknanya ada 2. Kan 1 tu kembar double. Jadi yang ada tanda 1 tu kena lebih beratkan sikit. Gegak dia lebih sikit. Yang ni biasa ringan dia. Ahad. Ya. Jangan pula ahad de. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi ingat, ya. Bila bertemu dengan lafaz Allah tu selalunya kita ni bukan tak tahu tapi lidah kita depi tu. Ya, depi jadi tukar daripada wa jadi wa. Tak mau jangan kul huwallah, kul huwa. Kul huwa. Bila nak masuk ke lam tu, baru masa tu kita kuning. Betul tak? Jadi bukan wa yang tebal. Kalau wa yang tebal kita dah berubah. Kita dah ubah dia punya fungsi baris fathah ada di atas, kita dah ubah. Fa. Apa nama wa? Bila masuk pada Allah baru di situ tebal. Sikit dah kita nak jatuh. Ya, baik. Yang kedua pula, jumpa dengan Allah pula. Bila lepas kita sebut, tak boleh sebut sembahyang kita betul juga. Itu tak? Berapa kali kita takbir dalam setiap rakaat kita, semua. Masuk ke Allah tu baru dia punya tebal. Ini kita buat ya. Tapi tak tahulah. Kemungkinan rata-rata daripada kita ni mungkin untuk makan apa? Gulai kari rempah kot. Rempah kan? Baik, Allah salli ala sallam. Allahu Samad. Allahu Samad. Dia tak boleh straight. Tunggu dulu dia pesan betulah. Ya. Kita kongsi kita sampai. Jangan awak baca straight. Bagi ada siapa sengit agak nak tambah sikit. Kalau straight dia ma. Kena sikit sengit ma. Jangan ba. Ba. Betul tak? Begitu. Dia ajar kita kan. Jadi kita pun follow lah. Ya. Jadi sebut itu. Jadi tak ada sebut letakkan baris dulu. Baris di atas. Allahu Samad. Sama juga Allah Samad tu macam tadi tu. Allahu Ahad tadi tu. Dan di ujung tu mesti juga ada sifat qalqalah dia. Getaran kuat dia mesti ada. Masuk, ya. Kena ada Samad. Ya. Jangan samad. Jangan samad pula. Lam yalid wa lam yulad. Yang qalqalah sughra dia dekat lam yalid tu lah. Lam yalid mati dia tengah-tengah sebab kita tak berhenti kat situ. Lam yalid wa, jangan melompat ke atas dia bersambung sebab nama dia wasal. Padahal dia kita baca continue. Jadi kita tak boleh nak berhenti situ. Jangan lam yalid wa lam. Jangan begitu. Itu mana kita nak berhenti dah. Tapi terus. Sebab tu kita panggil terus. Bila terus mana tak berhenti dah. Ya, dia pusing dia jalan terus continue. Lam yalid wa lam yulad. Bila kita nak zahirkan sifat daripada makhraj huruf-huruf tertentu ni, kita tak perlu segan. Kita kena cuba buat. Ya. Sebab kita pakai semua boleh mengaji, cuma kadang-kadang kita tak keluarkan
sifat daripada setiap huruf hijaiyah ni kadang-kadang. Ya. Kita keluarkan. Dan juga huruf mim bila mati lam, jangan lama sangat. Tutup mulut, rapat dua bibir, kemudian rongga atau angin sedikit keluar, masuk terus kepada ya. Sebab kadang-kadang lam mati ni ada juga setengah-setengah tu rasa juga kadang-kadang tempat lain kan. Ya. Dia agak terlajak panjang, tak boleh. Ya. Sebab yang ni dia bukan apa namanya idgham mislain. Dia hanya sebagai izhar syafawi sahaja. Jadi perjelas izhar syafawi kita memperjelaskan bunyi mim mati. Jadi kita tak dengung. Lam ya panjang sangat. Rapat mulut kita bibir masuk pada ayat tu. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul kulla. Bila nun mati bertemu dengan lam, sini nama dia idgham. Idgham apa? Idgham bila. Ya, mana ada idgham dengan tidak berdengung. Jadi bila gunnah. Sebab idgham bila gunnah ni ada dua huruf, dia senang saja kita ingat, huruf lam dengan ra. Bila mana nun mati atau tanwin bagi dua atas, dua bawah, dua depan bertemu di antara salah satu lam dengan ra tu, maka dia idgham bila gunnah tanpa dengung. Kita memasukkan huruf nun tu ke dalam huruf ra, huruf lam dan juga huruf ra. Kita sekiranya berjumpa dengan ra. Ya. Jadi nun tu dia tidak nampak walaupun ada masuk dalam lam. Bila masuk dalam lam, jadi lam bertanda satu tu kita kena nampakkan dia macam mati lam tu. Jangan walam yakul lahu, biasa aja walam yakul lahu. Sebab lam tanda satu kan. Bila tanda satu mana kena akan mati lam tu bagi nampak. Walam yakul lahu. Ya. Kena ada betul. Ya. Tak berhenti. Dia cuma macam kita apa nama bila sabdu ni supaya macam kita dia macam tertahan. Macam kita tahan. Sebab kita dah nampak kan, kita dah nampak kan huruf yang awal tu dia mati. Itu dia punya maksud pengertian daripada syaddah tu sendiri, syaddah tu, ya. Mana macam tertahan, macam nak sangkut. Tetapi tak ada betul. Dia tak ada betul sebab kita baca bersekali, kalau betul tak jadi satu lah. Jadi dengan walam yakun lahu, jadi sakta pula kat situ. Tadi nak. Jadi sakta pula situ. Kita berhenti tali nafas. Ya. Tak boleh jadi betul. Qul lahu. Kita begitu, ya. Jadi lam ni termasuk juga dia salah satu huruf tu yang duduk tengah-tengah. Antara kita nak lepas, dia tak boleh lepas. Saya nak lepas tak? Kan? Nak lepas dengan tidak. Jadi lam dia betul. Antara lepas dan tidak. Ya. Ini tawassul dah. Ya. Huruf duduk tengah-tengah ni yang macam kita nak lepas antara tidak. Jadi lam harus salah satu ni. Ya. Kita kan duduk kita tekankan. Macam pasal apa dia tak pintu ni? Dia macam tertahan. Ya. Jadi duduk tengah-tengah kan. Ya. Tengah-tengah pada dia punya amas tadi tu. Ya. Macam dia nak tahan. Nak pi dengan tak pi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah. Ini lazim selalu kita sebut ketika kadang-kadang di kalangan kita tu kadang-kadang pun ada tersasul. Ya. Bukan kita tak tahu, bukan kita tak ni, maka kadang-kadang terlajak kita. Pasal bila kita baca Allah ayat lazim 30 ni hafal dah. Jadi kita tak semak dah dia punya teks dia. Jadi kadang-kadang jadi masalah timbul pada kita. Dia kena sentiasa semak teks. Ya, tengok balik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul
tengah-tengah lidah kita ni kata boleh nampak lam tu. Kul. Ya. Jangan au ataupun au. Dia kadang-kadang dia tak cepat-cepat au ataupun au. Dua-dua tu tak boleh. Kul a'udzu, bukan zu. Zu kat tepi. Ya. Zu. Bukan zai. Macam ra ada titik tu zai. Itu boleh. Ya, berdesing sikit. Zu. Yang ni zu, nipih dia. Zu, ya. Dengan tebal sangat, jangan apa berdesing sangat, berhembus sangat. Jadi macam ni, ya. A'udzu bi rabbil falaq. Jadi huruf bi rabbil falaq tadi syiddah tu kita dah sebut. Tahan sekejap. Macam kita nak beratkan dia. Bi rabbil alif lam qamariyah. Bagi nampak jelas. Alif lam qamariyah. Mana dia jelas? Bil dengan bil fa, bil fa. Bagi jelas. Bil falaq. Ya. Jadi fa kat situ kena angin. Sebab fa tu yang kita sebut macam yang kita sebut minggu lepas tu, masuk dia huruf hamas fa. Baik sikit. Fa termasuk dalam salah satu huruf hamas. Ya. Mana dia huruf hamas ni? Makna daripada hamas ni, fa salah satu daripada makna daripada hamas ni maksud dia sama. Tak nampak, tak jelas, tak terang. Ini maksud dia hamas. Dia hamas mana dia? Tak jelas, tak terang, tak nampak. Lepas tu bila kita tengok, nak mudah-mudah faham dari sudut istilah makna dia. Lepas tu bila kita tengok hamas yang ada dekat al-qasam tu, kita nampak ada pada? Tak nampak kan? Tak nampak kan? Sebab apa dia pada dia nampak? Banyak dia punya kategori dia, ya? Supaya orang tak kenali. Jadi bila tak kenali tak nampak. Kerana sesuai dengan makna hamas tu sendiri. Hamas tu tak nampak, tak jelas, tak terang. Lepas tu dobong ni. Kalau dia buka tu tak jadi hamas lah. Itu mana dia? Mana dia tak jelas, tak nampak, tak terang. Ini dia punya hamas. Itu sudut maknanya. Tapi bila kita tarik naik kepada sudut pengertian daripada sebutan istilah dia, makna kita membunyikan sesuatu huruf tu dengan cara berdesis, dengan cara berhembus, dengan cara berani. Jadi yang kata tadi, ya. Jadi kena berani. Jadi fa salah satu huruf yang berani. Jadi jangan kita dengar orang saja angin, huruf pada angin. Jadi huruf hamas ni dia ada 10 huruf semua. Ada berapa huruf? 10. Boleh ingat huruf hamas ada berapa? 10 kan? Boleh ingat tak 10 huruf tu? Tak ingat kan? Tak masalah. Belah-belah kan? Di huruf hamas ada 10. Jadi bila 10 daripada 29 tadi, mana kita tarik 10. Bila itu untuk panggungan lain lah. Untuk hamas saja ada 10. Apa dia? Fa salah satu hal tadi kita sebut. Fa ada angin tak? Kita sebut fa. Fa. Betul tak? Separuh-separuh. Haf. Fa. Betul tak? Kemudian apa? Ha. Wangi tak? Wangi. Kemudian apa lagi? Sa. Angin tak? Kemudian he. Ha. Angin tak? Ha. Kemudian apa lagi? Sin. Sin pula. Macam bunyi ulang kan? Sis. Kan? Sin. Lagi apa? Shim. 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 Shim tak ada huruf. Ada huruf shim? Ada ni? Shim ada huruf shim? Syah. Kalau paling bawah, syah hilang dah. Dia punya shim lah. Shin. Mana ada? Shim mana ada? Shim mana ada huruf shim? Nuh, hadu bawah, nuh, hadu dulu, nuh. Mengaji baki tau. Shim. Betul tak? Shin. Shin. Bukan shim. Shim tak ada huruf. Shin. Shin salah satu dia. Kemudian apa lagi? Kha. Lagi apa? Soy. Al-solah. Soy. Kemudian lagi apa?
Ta, okey. Ta satu lagi. Hatta bunyi mata tu. Berapa dah? Mata dan kira. Lepas tu, satu lagi pada atas. Huruf kaf. Kaf. Ya. Dari semua huruf hamas ni, atau kita sebut juga sebagai huruf mahmus ni, ya. Dua huruf saja dia berangin, dia berembus, berdesing, itu dia bunyi, itu sebut tu. Hanya bila mati saja dua huruf saja, huruf kaf dengan huruf ta. Hal lain sama ada berbaris dan mati, semua berangin. 8. Hak dua ni saja kena tunggu dia mati sukun dulu ada. Contoh dia macam kaf. Kita takbir sembahyang ni Allahu Akbar, bawa dah. Kemudian satu lagi ta. Kalau kaf tu dia ada baris boleh bangun kan? Contoh kaf tu bagi datang. Cuba bagi bangun satu boleh? Tak boleh. Boleh. Kalau tak boleh bangun tak? Tak boleh juga. Tapi bila mati bangun. Jadi dua huruf saja. Tunggu mati dan tunggu sukun, kaf dengan ta. Sebab tu bila kita baca doa kunut. Doa kunut kan? Kalau nak belajar huruf ta tu macam mana ta mati, baca doa kunut ta. Kita tadi dah tengok doa kunut huruf ta mati belakang kan? Betul tak? Betul. Doa kunut tu huruf ta saja, dia panggil macam DJ. Betul tak? Ta mati. Tapi kalau hidup tak boleh. Dua huruf ni saja boleh. Yang lain semua boleh. Ya. Fa'ala wangin, ya, as-sala wangin, ya, semua wangin. Jadi dua huruf saja tak wangin. Baik, kita berhenti sekejap. Masuk Isya? Masuk dah. Nak azan dulu? Kita terus sikit ya, insya-Allah. Baik, jadi kita ingat itu nak. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri, nun mati bertemu dengan shin. Dan shin. Ikhfa, ya. Sediakan mulut kita ni kepada huruf shin. Siap-siap shin bubuk kat mulut tu. Jadi nak masuk tu senang. Dia nak pi tembak pada shin tu senang. Min syarri. Jangan min syar sama, tak jelas, tak terang antara ya ataupun tidak. Kan? Ni macam tengok Haji kan jamak ni. Enggak. Tengok belakang yang tepi jamak, tapi tengok pada jamak sama tak pasti. Itu ikhfa. Ya, samar-samar. Jadi min syarri ma, ri dari bawah. Tarqiq, kena macam nipis tak ada depan. Jangan syarri. Ya, syarri. Syari pun tak boleh, syari tak ada sabdu. Dia kena ada sabdu. Syarri. Ma khala. Kha tu hamas tadi tu, kha yang kita sebut antara 10 tadi. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Syarri, sama syarri. Ra. Kalau ra ni ada orang sebut ra, ada orang sebut ra. Tak apa, dua-dua tu masalah. Sama macam Fatihah kita juga. Ada sebut ghairin, ada sebut ghairin. Dua-dua pun tak apa. Ya, tak masalah. Kadang-kadang ada masalah sebutan. Ya, Allah SWT. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. An-naffa, hamas dia situ ada naffa angin. Di kat mana bunyi dia? Bila kita nampak mati kat situ. Naffa, jangan sa. Dia tak ada gigi kat situ. Ada titik 3 saja. Sa. Ya,
sikit kena lebihkan tadi ya fi muqaddimah. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kita sambung satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Kita kena berhati-hati sikit kat sini. Jangan sebut zu nah, kadang-kadang terlajak lah. Jangan zu, bukan zai. Yang ni dia punya dal. Ta'udzu ya. Jangan zu, kadang-kadang terlajak. Bila kita takkan balik macam tadi tahulah. Cuma kadang tersasul terlepas ya. Jadi kena ada sikit berani, kena ada perhatian kita sama ya. Nas tu mana kena ada angin sebab dia nampak sangat terus sin mati. Macam tadi. Nas ya, jangan ringan sangat. Bagi nampak nas ya. Malikin nas ilahin nas. Malikin nas, birabbin nas, ilahin nas. Jadi nun tiga-tiga tu dia ada satu, ada syiddah ya. Maka dari situ jadi wajib gunnah situ. Dia kena dengung, kena gunnah, dia bagi nampak jelas gunnah ya. Pada dalam Al-Quran hanya dua huruf saja kita perjelaskan gunnah dengung dia tu, huruf mim dengan huruf nun yang ada tanda syiddah satu tu ya. Ada syiddah tu dua huruf tu sahaja yang kita kena lebihkan dengung dia bagi nampak clear jelas ya. Sebab macam kita sebut minggu lepas, nun ni dia ada dia punya senor dia rongga hidung kita. Mim lagu tu juga. Jadi dua huruf ni sebab tu dia berdengung lebih sikit. Sebab tu kalau huruf sebut huruf nun dengan mim ni, kalau tutup hidung dia tak bunyi, tak jadi. Betul? Nun. Cuba orang tutup hidung tengok nun sebut. Sebut nun. Jangan tutup hidung saja, tak ada menyawa, sebut nun sekali. Tutup hidung saja tak sebut, tak jadi. Tutup hidung sebut dia. Tutup hidung dulu. Bunyi dia nak. Senang. Kalau sama start dia lah baca semua tadi. Baca semua nak. Tak? Allahu subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kena lebihkan sikit. Min syarril waswasil khannas. Waswa hamas tu kena ada. Waswa sin. Ini juga dua saja yang tadi yang tak ada bila dia berbalik, kaf dengan syin tadi. Kaf dengan ta. Kaf dengan ta saja dua dia, kalau berbalik dia tak ada. Bila mati saja. Kaf dengan ta. Betul tak? Allahu akbar kaf. Jadi bila ta, bila mati. Kalau balik dia sampai bila pun tak keluar angin dia. Kita cuba buat dah tadi tak boleh kan? Tak keluar angin kan? Tak. Khan ya. Tapi jangan cukup kuat sangat, jangan dalam sangat. Cukup kuat sangat. Betul tak? Kita tak dapat sihat. 2-3 hari demam. Jadi contoh sembuh tak keluar hitam ni. Dia tak boleh cukup kuat sangat, biasa saja. Khan jangan dicukup habis. Ya. Allah subhanahu. Baik. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya sudu, kalau sudu kena ada garpu. Sudah. Bukan sin, sod. Ya. Sod, ya. Dia tak boleh sebut. Kadang-kadang kita ni simple mudah. Sudu, bukan sudu. Buat sikit. Ya, soal. Ya, buat sikit. Kalau tak boleh sampai sangat macam di kedai kita, masalah. Sebab lidah kita ni lidah Melayu. Kalau dah harap. Tetapi intuition kita ni, dalam lidah kita set, aku nak sebut huruf soal. Hati kita tu pergi kepada soal. Tak masalah. Ya.
Mana kita bukan menyengajakan, tapi sebutan kita tak tepat. Macam nak kita lagi. Seperti mana kata Rasulullah SAW dalam huruf hijaiyah tu, semua huruf hijaiyah tu yang paling payah sulit kita sebut tu huruf apa? Huruf Dad. Dad paling payah sebut. Bagai-bagai ni kalau kita ada 2-3 orang, semua macam-macam dia buat version. Bersih-bersih huruf Dad. Betul tak? Huruf yang kita baca Fatihah tu Al-Dhalin tu lah. Alas Al-Dhalin tu. Sebab apa? Karena Rasulullah SAW sebut hanya aku sahaja yang paling fasih, sahih, yang betul, yang benar dalam menyebut huruf Dad tu. Mana kita ni tak betul belakang. Nabi saja maksud tak betul sini, tak tepat seperti mana kalau Allah yang ada nak kita sebut. Hanya Rasulullah saja yang tepat dalam sebut huruf Dad. Kita buatlah mengaji dengan siapa untuk syekh mana pun, ya, tetap dia tak akan tepat seperti mana sahih eloknya fasihnya Rasulullah SAW dalam menyebut huruf Dad tu. Ada Nabi sebut lagi tu. Satu-satunya huruf yang sulit payah. Ya. Lain-lain itu boleh agak-agak kita, tapi Dad ni walaupun kita tengok dia qari sungguh-sungguh, Dad tu tak tepat seperti mana yang Rasulullah sebut baca. Karena dia hadis Rasulullah sebut itu, hanya aku yang tepat, hanya aku yang fasih menyebut huruf Dad tu sendiri. Mana halih semua boleh bunyi je, tapi tak fasih seperti mana yang Rasulullah sebut. Ya. Rasulullah kata demikian. Baik, waswisu fi suduri sad ni, ya. Sad ni tak boleh baca macam sin, sad, su. Ya. Macam kita baca kata ihdinas sri, jangan sebut si. Ya. Ihdinas bulatkan dulu, su, ya, su, so, sri, su. Ya. Mana dia? Kita seperti kita ni mengembangkan di udara angin kita dalam mulut ni. Kita mengembangkan dia, ya. Kita mengembangkan dalam mulut kita, su. Subuh kita. Jelas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Lam tu, ya. Hamzah wasal kat situ, alif lam qamariyah, kita kena nampakkan lam tu. Minal jinnati. Jadi nampak lam macam tadi yang saya sebut, dia termasuk salah satu huruf, ya. Termasuk dia huruf pertengahan, dia lam termasuk salah satu. Antara kita nak lepas ataupun tidak. Lepas ataupun tidak. Jadi lam termasuk salah satu dia huruf dia. Ya. Kita tak cegah, kita tak cepat faster kita lepaskan dia lam ni. Dia macam nak tertahan sikit. Lam tu, ya. Minal, anda nak turun balik cuba lidah kita dia up naik ke atas lagi dah. Dia nak turun balik baru masuk ke dalam huruf jim. Minal, dia nak turun lambat tu yang tak lepas ya. Ya. Jinnati wan nas. Ya. Jadi itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya. Ambil dulu. Okey dah? Okey. Jadi pun dia dah angkat dia punya tamnya dia angkat tangan dia kata nanti kita Allahumma shalli ala sayyidina. Saya duduk ulang apa kata takut belajar macam minggu lepas tahu. Dia syok. Ya. Bila tengok tuan-tuan apa semua seri buka apa semua jadi tak pasal masa dia ajar alhamdulillah ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi minggu ni hanya kita baca sekadar yang ketiga dua ni, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan lidah kita, fasihkan lidah kita dalam kita menyebut bacanya. Karena kebanyakan dari kita rata-rata ayat ataupun surah ni lah kita baca macam solat, ya. Sama ada di rumah atau di mana saja dan tempat kita baca 3 ni lah mudah buat kita nak ingat asal dan waktu, ya. Walaupun dia hafiz sekalipun, dia selalu dalam jabat baca ni juga. Betul tak? Sekali lagi kalau kata lama-lama sangat, sekali dia punya buah kata punya lama warna sembahyang juga. Dia kata betul pula kan. Dia baca dia pun tu. Ada lebih sangat dia kata 3 akun ni kita baca. Dia baca ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, insya-Allah minggu depan kita akan sambung pula kepada surah seterusnya, ya. Kepada surah Al-Kafirun pula. Al-Kafirun pula nanti kita akan tengok pula, ya. Sejauh mana kita apa dulunya dalam bacaan kita nanti. Ya, selalu jadi macam tu. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan sedikit perkongsian bacaan kita sama-sama pada malam ini, ya, untuk memperbaiki, memperbaharui bacaan kita semula. Mudah-mudahan tatkala kita mengerjakan solat kita tepat seperti mana yang tertulis dalam Al-Quran berdasarkan kepada teks bacaan kita, insya-Allah, ya. Sebab kita ni Melayu tahu sajalah.
Tak payah cerita aku fasih kepada tak pasal ada saja kita betul huruf ni si fulan tu silap tak huruf lain. Ya, cerita ada sini jangan berhenti mengaji macam Quran tu ya. Betul tak? Tapi jangan pula lah bila malam esok pula mai sini pindah ke imam baca pula jangan tu tak terlalu tu. Betul tak? Nanti pindah pula kita ada apa doa kan tak salah. Tak boleh dah. Itu niat boleh dah. Betul tak? Itu dia boleh jadi pelawak lain dah bahagia tu niat pula bukan niat dengan Allah pula. Betul tak? Tengok sahabat orang tu tengok betul kita jangan itu hak kita pun tak tepat. Itu betul kita dulu insya-Allah. Ya. Sama juga dengan saya bila duduk depan mana bukan saya apa ni betul. Saya sebut awal itu kita nak menghidupkan dan mengimarahkan masjid. Ada majlis taklim. Ya. Kita nak harap rahmat kepada Allah SWT. Bila kita duduk mai sini kita letak punggung dia, maka malaikat berdoa kepada kita rahmat tu kepada kita sehingga kita bersuara kepada majlis ini. Ini ya. Jadi satu lagi permintaan satu lagi lah. Mudah-mudahan Allah murahkan semua rezeki kepada tuan-tuan semua yang ada di masjid ini. Tidak jika ada kemudahan tu berwakaflah salah seorang ya salah satu ataupun satu mushaf untuk masjid ya kadang-kadang ada jemaah sahabat-sahabat saudara kita yang datang dan cukup walaupun kalau ada pun tak apa dengan niat kita ni kita wakaf mudah-mudahan berterusan lah sampai habis usia kita sampai sana kita untuk selagi mana dia tak rosak tak terbakar dia dibaca insyaAllah ya bakar-bakarlah satu bagi ada. Kalau ada yang di rumah apa semua tak mau ni apa semua ni buat mai satu. Ya. Ini saranan lah untuk kita sama-sama ya. Kita berwakaf Al-Quran. Buat mai salah satu tu. Pasal apa? Tiap-tiap bulan kita bukti pada betul tak? Bulan-bulan kita ni nak baca Quran. Mudah-mudahan menjadi satu step Allah peluang kita ni mudah. Sebab tu kadang-kadang dalam Quran ni dia ajaib sungguh sebab kalam Allah. Kadang-kadang mengaji 5, 6, 7 tahun, 20 tahun pada dia ni. Kadang-kadang duduk situ, start situ je lah. Dia tak boleh nak lepas. Kita tengok ada ni mu'alah-mu'alah ni baru je 5-6 bulan masuk Islam. Setahun 2. Betul tak? Kadang-kadang dia baca tu lebih sahih, fasih kali daripada kita lagi. Sebab apa? Dia bersungguh. Ini kita ni kadang-kadang start 10 tahun di situ. Ya. Sebab apa kita tak beri tumpuan fokus dengan sebenar-benarnya. Ya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua, murahkan rezeki kita semua, sihatkan tubuh kita semua insya-Allah. Ya, kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan insya-Allah. Ya, jadi sekadar itu saja untuk malam ini. Ya. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan. Ya. Ampun jika segala kasar bahasa atau kata yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan salah dan silap data di masa sendiri. Ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.